Siapa ada mak ayah, jaga mak ayah baik-baik adik Keredaan Allah terletak pada keredaan mak ayah. Jaga mak ayah baik-baik. Doa mak ayah ni Allah tak tolak. Jaga mak ayah baik-baik. Tadi saya dah ceramah suruh mak ayah sayang anak-anak. Ni saya beritahu kat anak-anak pula. Awak kalau nak bahagia adik-adik, kita semualah tuan-puan, siapa ada mak ayah lagi, jaga mereka dengan baik. Nabi SAW bersabda, binasalah orang yang ada mak ayah tapi tak jadi sebab masuk syurga. Mak ayah ni jalan syurga kita yang paling senang sekali. Nabi tengah tengok orang kat perang, dia peluk anak, dia cium anak tu, nangis-nangis dia. Dia ingat anak dia mati, syahid. 2-3 hari cari bang, dekat mayat-mayat tu. 2-3 hari cari. Lepas cari-cari, sahabat nampak mak tu jumpa anak dia hidup lagi. Dia peluk anak tu, dia nangis-nangis peluk. Sahabat semua tengok, semua nangis. Alhamdulillah hidup anak makcik tu. Sungguh-sungguh dia cari. Nabi tanya sahabat, mesti mak ni sayangkan anak ni? Ya Rasulullah, mesti mak ni sangat sayang anak ni. Sabda Nabi, Allah sayangkan kita lebih pada mak ni sayangkan anak ni. Maha suci Allah. Nabi SAW beri kemuliaan pada mak tu, beri kemuliaan pada ibu. Beri kemuliaan pada siapa? Pada ibu. Tak ada perbandingan, kita belajar kan, tak ada perbandingan. 70 kali pun tak ada perbandingan. Maha suci Allah. Tapi apa nak beritahu kemuliaan untuk seorang mak, Allah yang beri kemuliaan tu pada siapa? Pada mak. Dan juga pada ayah. Doa yang tak ditolak oleh Allah ialah doa seorang ayah buat anaknya. Doa ayah untuk anak ni tak tertolak. Hadis Nabi, doa yang tidak ditolak oleh Allah, 3 doa yang tak ditolak. Salah satunya, doa seorang ayah buat anak dia. Ini kan pula doa mak. Sebab tu ayah-ayah semua dengan anak-anak doa yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Marah ke, cakap baik-baik. Doa selalu baik-baik. Jangan cakap bukan-bukan. Doa baik-baik. Setiap kali marah cakap, jangan sedih nak, kita ada Allah. Jangan cakap kat anak, matilah kau nak. Habislah kau nak, bapak tak tahulah. Habislah kau nak, memang bodoh lah kau ni kan. Berhenti je lah sekolah nak, tak ada apa dah, kau tak ada masa depan dah. Memang beginilah hidup kau. Kerja pun esok pun tak ada. Jangan cakap itu bang. Cakap ajar anak pada kecil. Setiap kali panik je bang, InsyaAllah nak, kita ada Allah, Allah mesti tolong kita. Cakap gitu dengan anak. Selalu cakap itu, kita ada Allah nak, jangan risau, Allah mesti tolong kita. Abang kakak jaga mak ayah dengan baik-baik. Adik-adik semua mak saya umur 15, bapak saya bankrupt, mak kerja kedai makan. Saya ringkaskan susah-susah, tak pernah minta duit mak ayah daripada umur 15. Spek mata mak pecah, duit pun tak ada duit nak ganti. Mak nak makan pun duit tak berapa ada masa tu. Ingat lagi susah, nangis, lapar. Satu hari saya, air lahir saya 21 Disember. Untuk haji-haji tu memang tak ada sambut air lahir kan. Zaman-zaman saya ni orang dah sambut dah lahir anak-anak dia orang sambut. Tapi saya tak ada orang sambut. 21 Disember air lahir. Saya November Disember mesti pergi masuk kampung asli daripada umur 12 tahun. Tak pernah miss. Dalam setahun tu sebulan saya akan berkhidmatlah masyarakat kat mana-mana begitu. Saya suka tempat orang miskin-miskin daripada dulu ni. Tahun ni bulan 1 saya pergi Sabah dekat tempat yang orang tak ada IC, yang rumah atas air yang tak ada IC. Dia orang Islam, nak balik ke sana tak boleh, ke sini pun tak boleh kan. Dia tak ada IC, yang tak kawasan tak ada IC je bang. Yang tu suruh-suruh rumah atas air kat Sabah. Saya pergi sebulan. Nangis bang tengok budak-budak kecil-kecil. Titi besar ni dia orang berlari bang. Budak kecil-kecil. Halus je, kita begini jalan bang. Ya Allah, Allahu Akbar. Kan bergegar dah bang. Ingat mati syahid dah. Budak-budak tu 3 tahun berlari daripada hujung ke hujung bang. Bukan yang besar tu, dia yang besar ni kecil bang. Memang jalan teruk. Ada satu pakcik tinggal kat ujung atas air. Rumah dia macam ni lah. Goyang-goyang, kita naik bergegar satu rumah tu. Saya pun tengok macam mana haji ni. Ya Allah, sian dia. Rumah memang tak ada apa bang. Satu barang tak ada rumah. Rumah kat situ tak ada langsung perabot bang. Kita bukan main perabot lagi. Tak ada satu rumah ada perabot. Beribu rumah tak ada perabot. Lapang je rumah dia. Masuk rumah. Dia paling ujung sikit. Dia rumah atas yang lain tu kayu besar, dia kat ujung. Pergi kat dia. Tengok rumah bergoyang. Kesian. Kita kesian kat dia. Haji anak berapa orang? 10. Wah ni yang buat saya tak kesian kat haji ni. Saya pun kita heran lah. Rumah bergoyang situ. Kita naik dah bergoyang. Dia 10 anak. Tak tahu macam mana. Haji jangan fikir bukan-bukan lah. Saya fikir rumah tu je. Saya mikir juga sikit kan. Macam mana? Tak memang naik bergoyang. Anak dia 10. Abang anak saya tanya, anak pertama lahir kat mana? Kat rumah ni lah ustaz. Dia kata, ya Allah. Macam mana anak haji lahir kat rumah ni? Nombor 1 sampai nombor 10. 10 orang anak bang. Mungkin ombak kuat agaknya kan. Saya pegang cerita tu. Saya pada kecil air lahir, mak saya wajibkan saya call. Mak saya tak tahu saya kat berdakwah kat mana. Hello mak, Ebit ni. Selamat air lahir nak. Sorry ya nak, tak ada kek, tak ada hadiah. Mak sayang kat Ebit. Setiap tahun saya akan call mak saya. Siu-siu mai lahir, mesti saya cuma dengar suara mak dalam phone.
Saya ingat ada sekali saya kat pedalaman kat Pakistan tu, saya pergi kat Pekan, call mak. Hello mak, Ebit ni. Mak cerita, Ebit, selamat hari lahir. Mak sayang Ebit. Cepat mak, dulu kan duit mahal, pergi kat kedai phone. Cepat mak, selamat hari lahir nak. Sorry tak ada duit, tak ada kek, tak ada hadiah, mak sayang kat Ebit. Sekarang abang kakak tahu tak, bila hari lahir saya rindu suara mak saya. Adik-adik, ustaz rindu kat suara mak. Saya rindu suara mak saya. Dah tak dapat dengar suara mak dah. Tuan adik-adik, siapa ada mak marah, jangan kecil hati dengar mak cakap. Nanti rindu dengan suara mak tu. Suara mak tu best rupanya. 6 bulan saya batuk tak berhenti, mak peluk, batuk tu hilang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar kan. Ajaib pelukan mak tu Allah beri bang. 6 bulan batuk, peluk mak, peluk, hilang batuk. 6 bulan tak makan, 6 bulan tak makan, muntah, masuk air je bang, masuk hospital, masuk air. Balik kat KL tak boleh makan juga. Makan roti canai biasa order 2 bang. Tak masuk dah, 2 tak boleh pergi. Satu cubit pun dah tak masuk dah. Balik kampung, mak masak 2 hari je, hilang muntah semua tak muntah bang. Kurus kering dalam masa tu. Terus gemuk balik. Sekali 2 hari je bang. 6 bulan tak makan, 2 hari je gemuk semula. Susahnya nak kurus bang. Nak gemuk senang je. Saya lah jenis badan begitu. Kalau makan sikit pun megah ke pula dah. Lepas tu tak apa jadi, saya sayang mak saya. Kesian kat mak saya. Satu hari, saya ringkaskan lah saya dapat duit sikit, pergi berdakwah. Tiba-tiba masa tu baru nak sedang saya dapat sikit rezeki, mak saya call. Hello nak, adik saya SMS hantar mak sakit, penuh wayar-wayar kat badan, masa kena pergi bilik air, kena dukung pergi bilik air, papah kat hospital. Saya reply, saya balik sekarang. Mak saya call, Ebit jangan balik. Kalau Ebit balik, Ebit anak derhaka, mak tak maafkan Ebit. Mak, kenapa cakap macam tu? Kenapa cakap macam tu? Mak, Ebit rindu kat mak. Mak saya kata jangan balik, kalau balik anak derhaka. Kenapa mak cakap macam tu? Saya mak saya tak pernah cakap derhaka. Ebit, dulu kita sesat. Ebit dah lupa ke? Dulu kita tak tahu semayang, tak tahu Quran. Ada orang yang sayang kita, dakwah kita, kita dapat kenal semua ni. Sekarang giliran kita pula untuk sayang orang lain, dakwah orang lain. Nak teruskanlah dakwah ni. Sebab doa mak ayah tuan-puan, orang Melayu Islam yang baik-baik kat Malaysia ni, dan semua pendakwah dulu, Nabi, sahabat dan semua yang berdakwah. Mak saya cakap, betul bang, saya kalau tak kenal Allah, habislah hidup saya, mak ayah saya. Saya pun tak tahulah apa jadi. Untung bang, ramai lagi orang lagi baik, bagus, pandai, cerdik, tak dapat hidayah. Saya dapat hidayah bang, dapat kenal Allah, syukur. Tak tahu hidup kalau tak kenal Tuhan ni bang, apa jadi tak tahu. Habis hidup saya, musnah. Tak tahu apa jadi. Allah kutip saya, ambil saya, beri dapat kenal dia. Macam mana nak cakap terima kasih? Macam mana saya nak terima kasih pada Allah dan syukur kepada Allah, terima kasih kat tuan-puan. Lepas tu mak saya kata, Ebit teruskanlah dakwah tu nak, nanti balik jumpa mak. Saya tanya, kalau tak sempat macam mana mak? Mak saya lawan mak saya macam biasalah anak-anak kan, melawan je kerja dia. Tak apa nak, tak jumpa dalam dunia, jumpa dalam syurga. Saya terus nangis. Mak letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Kali pertama saya cakap macam tu dengan mak saya. Dia nak sedar ni, adik nak hargai mak ayah, jangan tunggu tua. Nak hargai mak ayah ni bila awak ingat mak ayah awak nak mati. Bila awak fikir awak nak mati, kita nak mati, mesti hargai. Mak letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya tiba-tiba bang rindu nak cium pipi mak tu. Baru tahu harga dia. Dia cium kita dulu, pipi cium kita. Saya lap. Mak kita cium daripada kecil bang. Sebab tu dalam Quran ingatkan, daripada kecil, daripada kita lahir 9 bulan 10 hari tu Allah ingatkan dalam Quran. Susah mengandung ni bang, dalam perut bawa ke sana sini. Kita kalau angkat barang berat, cepat-cepat nak letak. Mak kita 9 bulan gosok perut ni bang, doa, ya Allah anak saya ni jagakan dia, ya Allah. Macam Nabi dah, dia sakit, dia doa kat kita. Kita susahkan dia ni bang, dia doa kita, ya Allah jaga anak. Sebab mana mak bang, dia baik ke dia jahat, mesti dia doa untuk anak macam tu. Mak terbaring kat hospital, berdarah-darah bang. Sebab tu ulama kata, kita bagi dia banglo ke istana ke, tak boleh bayar satu urat dia putus bersalin dengan kita. Ramai orang mati. Baru ni saya jumpa 2 orang budak. Mak adik mana? Dia meninggal sehari lepas dia lahirkan saya, ustaz. Kawan saya baru meninggal, mesej saya, ustaz. Kawan saya yang lain ni mesej, ustaz, kawan kita seorang ni dia anak dia selamat, dia mungkin meninggal, ustaz tolong doakan. Dah meninggal dia. Rupanya ada orang lagi meninggal masa bersalinkan anak. Abang kakak, bila anak tu keluar, apa mak kita buat? Dia cium dahi. Adik, mak kita cium. Cuba ingat mak kita cium dahi, tangan. Tahu dia cium kat mana? Dia cium kat kaki kita. Kaki kita dia cium. Semoga Allah maafkan kita semua. Apa kita telah buat pada mak kita yang cium kaki kita masa kita lahir.
Bukan sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Daripada kecil dicium kaki kita. Tahu tak mak kita cium kat mana lagi? Sebab tu cakap pada mak ayah pun berdosa. Bukan cium kaki je kakak. Kita besar lahir dalam dunia, tahi ni penuh kat badan. Daripada kecil, tengok anak-anak kita kecil-kecil. Tahi ni penuh kat badan. Sepah tahi kat badan. Kat tempat tidur pun kadang ada. Mak kita buat apa? Dia tak buang kita. Dia pergi dukung kita, peluk, tarik kita bawa pergi bilik air, mandikan kita. Sabunkan kita, sikat kita. Tuan-puan pula lahir. Siapa ajar kita puasa? Ni pakai telkom cantik ke kakak? Siapa ajar kita? Mak kita. Pada kecil ajar pakai baju, ajar semayang, ajar Quran, ajar sahur, ajar puasa, kejut setiap pagi. Bukan 1-2 hari punya kerja bang. Jadilah abang kakak macam sekarang. Dapat puasa, semayang. Kita terhutang budi pada mak ayah. Sebab tu kata pada mak ayah pun salah. Potong mak ayah berjalan pun salah. Tinggal mak ayah kat belakang. Salah. Jeling mak ayah pun salah. Sebab tu kalau orang cakap ustaz macam mana saya nak sabar dengan mak ayah? Jangan sabar dek, syukur. Jangan sabar, syukur. Macam mana tu ustaz? Jangan sabar, syukur. Syukur dia lahirkan kita. Setiap kali dia marah, ingat dia lahirkan saya. Dia sayang saya. Jangan ingat bahagian lepas tu abang kakak saya mandi, saya cium phone mak, letak pipi mak, tangan mak ambil teringin nak cium mak. Lepas tu abang kakak, lepas saya cakap macam tu, saya pun balik dan saya teruskan dakwah. Tak nak ada orang letak kertas atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai hospital, mak saya dah terbaring dah. Saya pun cium mak saya. Ya Allah, saya sayang mak saya. Bangunkanlah mak saya. Saya rindu daripada kecil tak sempat duduk dengan dia. Bangunkan ya Allah. Saya baru dapat rezeki lebih sikit. Saya nak bawa dia pergi haji. Saya nak bawa dia pergi Langkawi. Saya nak ganti spek mata dia pecah. Saya nak ganti baju dia yang buruk ni. Saya nak bantu mak saya. Tolonglah saya Allah. Tolonglah saya. Beri saya dapat khidmat mak saya sekejap. Kawan-kawan saya jahat pun dapat khidmat mak dia. Saya ceramah siang malam, tak dapat nak khidmat mak saya. Maafkanlah saya Allah. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah macam tadi nak bangun bang. Saya bangun, saya cium mak saya. Saya kata, ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya. Inilah doa saya 22 tahun yang lalu. Jangan matikan mak saya, melainkan matikan dia dengan Islam. Saya gembira mak saya meninggal dengan Islam. Ayah saya meninggal dengan Islam. Saya syukur ke Allah. Ayat Quran, keluarga orang beriman akan dapat dikumpulkan kembali dalam syurga. Tuan-puan beruntung keluarga beriman. Tuan-puan akan jumpa balik mak ayah tuan-puan, jumpa adik-beradik, keluarga semua sekali. Tapi ada orang macam saya, 12 adik-beradik, 6 belum Islam ni, kesian dia. Pakcik saya 8 orang belum Islam. Anak saudara saya 50 orang belum Islam. Setiap tahun raya Cina terjumpa. Setiap tahun saya cuba cakap baik-baik, pelan-pelan. Saya selalu rasa saya tak boleh beri hidayah pada siapa saya nak. Abang kakak, syukur dapat Islam kakak abang. Jangan marah-marah anak-anak, peluk dia. Jangan rendah-rendahkan dia. Jangan. Allah yang beri dia Islam. Jangan rendahkan isteri, jangan rendahkan suami. Jangan rendahkan keluarga kita, syukur dapat Islam. Jangan rendahkan, tuan-puan jangan rendahkan diri masing-masing. Jangan. Tuan-puan Allah yang pilih Islam. Semua sekali Allah yang beri tuan-puan Islam. Syukur dapat Islam. Lepas tu abang kakak saya mandikan masa tu saya nampak mak saya senyum, hadiah Allah untuk saya mak saya. Saya nampak saya. Adik-adik kata, "Ebi mak senyum." Saya nampak. Saya mandikan mak saya. Lepas saya mandikan saya nangis. Saya fikir apa? Oh, punya bukan saya pendakwah, mak saya pendakwah. Dia yang berkorban berpisah dengan saya. Saya seronok berdakwah. Walaupun pergi tidur kampung asli dalam reban je tidur, tepi kubur tidur, tapi happy bang, pengalaman baru budak-budak. Yang seksa siapa? Mak kat rumah. Nak pisah dengan anak. Kita ada anak-anak, nak lepas anak-anak pergi mana? Susah bang, letih. Takut, risau, mak ayah kita, adik-adik semua yang periksa. Jangan fikir kita susah, mak ayah kita susah. Dia sedih nak pisah dengan kita. Sebab tu siapa ada mak ayah, tengok mak ayah. Dia rindu anak-anak. Lepas tu abang kakak, siapa mak ayah meninggal, mandikan mak ayah. Kalau boleh pegang dia, mandikan dia. Kalau boleh tengok muka dia, pegang sendiri. Tu jaga aurat dia, mandikan dia. Senang mandi jenazah ni, hadiahkan tu dia. Gosok pelan-pelan macam ni mandikan kita masa baby. Tengok muka dia. Tengok mata dia yang tak tidur malam. Tak berehat mak ayah kita ni daripada lahir sampai sekarang. Ayah mana berehat daripada lahir? Ayah kita berehat. Cuba tanya abang, bila abang berehat bekerja? Anak lahir sampai sekarang, bapa tak berehat. Ingat ayah kita. Kadang-kadang saya jumpa pakcik nelayan, muka garang kat Melaka, tengah laut, nangis cerita kat saya. Ustaz saya nangis, doa, ya Allah, bagi saya ikan kedua. Dia bot kecil, orang bot besar-besar. Ya Allah, bagi saya ikan kedua, ikan ketiga, ikan keempat. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Saya nak sekolahkan anak saya. Tolong ya Allah. Tengah laut nangis kuat-kuat lawan dengan ombak. Orang tak nampak. Orang nampak ayah ni garang. Orang tak tahu ayah tu nangis. Anak kalau sakit, kena demam denggi ke, bapak dia nangis. Bawa motor tepi jalan, berhenti nangis seorang-seorang tepi jalan. Bawa kereta nangis, pergi ke hospital. Pergi surau hospital. Kalau tengok ada pakcik nangis, ada abang nangis dalam surau.
Mesti isteri boleh lepas bersalin ke. Sorang-sorang nangis. Ayah ni dia tak tunjuk depan orang dia nangis. Tapi sorang-sorang nangis. Berhutang sana sini. Malu muka sana sini. Nak sekolah ke anak-anak. Abang tuan-tuan sekalian. Haji-haji mana berehat sampai sekarang. Mana baju sini pun tak sempat beli. Buruk baju. Kasut pun buruk. Baju pun tak sempat. Tak ada urus sendiri pun. Tengok ayah-ayah duduk-duduk langsung lah. Tak urus sendiri pun bang. Siang malam. Sebab tu dengan ayah kita balik peluk dia. Dia rindu anak-anak. Jangan ingat bahagian dia garang. Dia sorang-sorang nangis kat kita. Abang kakak, saya tengok mak saya mandi. Mandikan mak kita, ayah kita. Mandikan jenazah dia. Tengok muka dia. Tangan dia, kaki dia. Abang kakak, saya ringkaskan. Saya sampai sekarang rindu mak saya. Kadang-kadang, kalau saya penat ke marah bang, saya saja nak kongsi rahsia. Maaf tak tahulah betul ke tak. Saya kalau sedih sangat penat bang, kena ada ujian datang, kena marah ke kadang. Ada juga orang marah bang, teruk-teruk orang marah. Ada orang balik rokok ke ludah ke benar. Kalau dia tak kenal pun, saya pun tak marah dia pun. Biasalah tu bang. Saya ambil mengganggu hidup dia. Tapi tu tak bisa kali buat cerita tu tak apa saya terfikir bang. Saya dah tak marah dah. Dulu saya marah. Lepas mak saya meninggal saya tak marah dah. Dulu saya cepat marah, sekarang saya tak marah dah. Dulu saya kuat jerit bang. Lepas mak meninggal suara saya dah tak keluar dah, jerit sangat. Abang kakak tahu sebab apa? Saya kalau marah saya selalu teringat muka mak saya senyum. Ya Allah, saya tak sempat ganti spek mata dia. Saya dah janji ya Allah. Saya tak sempat bawa dia pergi haji. Saya dah janji. Saya dah janji nak belikan dia baju elok sikit. Saya dah janji nak belikan satu emas kat tangan dia. Saya janji nak bawa dia jalan-jalan. Semua tak sempat. Ya Allah, kalau ada pahala untuk sabar hari ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Abang kakak untuk tu buat baik dan jadi anak yang baik tu hadiah yang paling besar untuk mak ayah. Bukan wang ringgit, jadi anak yang baik. Bukan sahaja wang ringgit. Ada wang ringgit jangan tak bagi. Tapi hadiah yang terbesar jadi anak yang baik. Jadi siapa nak hadiahkan mak ayah dia dengan dia sendiri menjadi anak yang soleh-soleh, angkat tangan. Jadi orang baik. Macam ni duduk majlis ilmu. Sekarang nama mak ayah kita dibangga-banggakan. Hadiah kat mereka, hadiah kat mak ayah. Ni sedekah, hadiah kat mak ayah. Hadiahkan tu mak ayah. Boleh insya-Allah. Baik abang kakak, cukup lah tu masa pun dah